Assalamualaikum. Bertemu lagi kita. Baik. So kita teruskan tajuk kita, iaitu cara penentuan keseimbangan pendapatan negara ekonomi 3 sektor apabila cukai sekaligus dikenakan. Kan? Okey. Berdasarkan latihan yang kita buat sebelum ini, kebanyakan kamu ni macam keliru bahawa dalam penentuan keseimbangan ada bahagian huraian yang penting yang banyak kamu miss, dan juga pendekatan gambar rajah. Ada yang fikir bila lukis kaedah pendekatan rajah AS sama dengan AE kan, mesti lukis bersama dengan kaedah suntikan bocoran. Tidak semestinya. Kalau soalan minta pendekatan Y sama dengan AE, rajah ini sahaja. Kalau soalan minta pendekatan suntikan bocoran, kan, rajah ini sahaja. Macam tu. Awak kena faham dekat situ ya. Baik. Untuk pendekatan Y sama dengan AE, okey, untuk pendekatan Y sama dengan AE ni, okey, untuk pendekatan Y sama dengan AE ni, ini ya. Kadang-kadang Y sama dengan AE kita panggil, ataupun ada juga yang panggil AS sama dengan AE. Sama saja. Cuma yang ini dia ada garisan 45 darjah lah. Manakala kaedah suntikan bocoran ni dia tak ada. Dia tak ada konsep suntikan ataupun tak ada garisan 45 darjah. Cuma suntikan bocoran ini dia ada bahagian suntikan bocoran yang negatif, bahagian keluk yang bahagian nilai yang negatif. Okey. Baik, cara nak menghuraikan rajah ini, kamu kena lihat 3 tempat. Yang pertama sebelum keseimbangan, yang kedua semasa keseimbangan, yang ketiga selepas keseimbangan. Kan? So selepas keseimbangan ini, contohnya keseimbangan berlaku di Y kosong, iaitu CIG ni sama dengan Y. Kan? Di sini, di titik E. Kan? So pada Y2 ni apa yang berlaku? Lebihan AE. Kerana AE-nya C, Y-nya D sahaja. Pendapatan negaranya D sahaja. So berlaku lebihan AE. Manakala pada Y1 ini berlaku lebihan AS. Kan? AS-nya, AS ialah Y kan? AS-nya A, manakala AE-nya B. Berlaku lebihan AS sebanyak AB. Kan? Jadi, dalam huraian baru ni, dalam latihan kebanyakan kamu buat, di mana kamu miss beberapa perkara dalam membuat huraian, terutamanya apa yang akan berlaku jika wujud lebihan perbelanjaan agregat, dan apa yang akan berlaku jika wujud lebihan penawaran agregat. Kan? Maksudnya apa yang berlaku jika berlaku keadaan ini, dan apa yang berlaku jika berlaku keadaan ini. Itu saja. Kan? Yang keseimbangan asal, okey, cun. Keseimbangan ekonomi 3 sektor dicapai pada titik E apabila Y sama dengan C tambah I tambah G pada tingkat pendapatan negara Y kosong. Okey, yang itu beres, tak ada masalah. Ini huraian dia. Jika pendapatan negara dicapai pada Y1, kan? Jika pendapatan negara, bukan keseimbangan ya. Bukan keseimbangan, sebab keseimbangan berlaku pada titik E. Tapi jika pendapatan negara ini ialah pada Y1. Kan? Bukan pendapatan negara keseimbangan, tapi jika pendapatan negara pada Y1 wujud lebihan AS, penawaran agregat, kan? Sebanyak AB, maka stok akan bertambah. Yang ini yang ramai pelajar tak tulis dalam huraian latihan yang kita buat baru ni. Maka stok akan bertambah. Kan? Lebihan penawaran agregat sebanyak AB, maka stok akan bertambah, dan firma stok ini sebenarnya bukan bertambah. Yang paling sesuai ialah stok akan menghadapi lebihan. Ataupun awak boleh juga buat maka berlaku lebihan stok.
Dan firma cenderung mengurangkan output ataupun keluaran. Ini ramai yang tidak sertakan huraian ini, yang menyebabkan kamu miss markah. Jadi tingkat keluaran negara akan berkurangan sehingga keseimbangan dicapai semula pada Y0 di sini. Maksudnya pada selepas Y0 ini, tak kiralah berlaku di sini ke, di sini ke, di sini ke, akan wujud tekanan untuk firma mengurangkan output dan menyebabkan pendapatan negara menurun semula ke Y sehingga Y0 berhenti di Y0. Dan huraian yang ketiga, apabila pendapatan negara Y2, iaitu sebaliknya jika tingkat pendapatan negara dicapai pada Y2, wujud lebihan perbelanjaan agregat, lebihan AE, wujud lebihan perbelanjaan agregat sebanyak CD, firma cenderung maka stok akan berkurangan ataupun berlaku kurangan dalam stok, pun boleh juga. Ataupun keluaran tak cukup, stok tak cukup, itu maksud dia, inventory tak cukup. Maka ini akan menggalakkan firma menambah output, menambahkan keluaran. Jadi tingkat keluaran negara akan bertambah sehingga keseimbangan dicapai pada Y0. So kesimpulan yang kita boleh sebut di sini, apabila pendapatan negara ni kurang daripada Y0, dia akan memberi galakan kepada firma untuk menambah keluaran sehinggalah mencapai keseimbangan pada Y0. Oleh itu tingkat keseimbangan pendapatan negara dicapai pada Y0 apabila pendapatan negara sama dengan perbelanjaan agregat. Dan saya selalu sebut sebelum ini bahawa AS ini adalah keluaran negara. Keluaran negara ialah pendapatan negara. Itu adalah huraian gambar rajah dengan menggunakan pendekatan AE sama dengan AS. AE sama dengan AS. Y, C, I, G. Baik, manakala dengan menggunakan rajah pula, menggunakan kaedah persamaan pula, ini contoh dia. Ini bawah ni iaitu contoh yang diberi ialah C, fungsi C diberi ialah 100 tambah 0.8 YD. I sama dengan G sama dengan 200. I sama dengan G sama dengan 200 itu maksud dia apa tahu? Maksud dia ialah I sama dengan 200, G pun sama dengan 200. Dan T yang dikenakan ialah sebanyak 100. RM juta semuanya. Jadi masukkan angka-angka ini dalam persamaan. Dan Y persamaan inilah persamaan yang kita belajar sebelum inilah. Y sama dengan C, I, G. Jadi bila kita masukkan nombor-nombor ini, C ini adalah fungsi, ini adalah fungsi S, 200 ini adalah I, dan 200 ini ialah G. So 100 kita tambahkan dulu, 100 tambah 200 tambah 200, 500. Dan yang tinggal 0.8 YD tambah 0.8 YD. So YD kita tahu, YD ialah Y tolak T. So 500 tambah 0.8 Y tolak 100. Lepas pengiraan yang kita lakukan, kita dapat fungsi AE ialah Y sama dengan 420 tambah 0.8 Y. Ini apa benda? Ini adalah sebenarnya fungsi AE. Itu adalah fungsi AE. Fungsi AE saya nak sebut dekat awak. Bukan fungsi C, bukan fungsi S, iaitu fungsi semua termasuk I dan G. Jadi kita dan kita tahu bahawa ini adalah fungsi AE dan syarat keseimbangan ialah Y sama dengan AE Y sama dengan AE. So kita samakan dengan Y dan lepas tu kita kirakan, kita dapat Y sama dengan RM 200
juta. Ini adalah keseimbangan pendapatan negara apabila cukai dikenakan. Ya, 2,100 juta. Okey. Baik, manakala dengan menggunakan kaedah suntikan bocoran pula, kaedah suntikan bocoran pula, konsep dia berlainan sedikit, tapi dia akan dapat nilai keseimbangan yang sama, 2,100 juta juga. Okey. Dengan menggunakan kaedah suntikan bocoran, formula dia ataupun persamaan dia ialah S tambah T sama dengan I tambah G. Tak ada C dalam tu. Ya? Sebab apa? Sebab C kita berdasarkan S ini. Ya? Sebab S dan C dia seperti mirror. Dia reflect saja. Kan? Kerana apabila C bertambah, S akan berkurang. Apabila S bertambah, C akan berkurang. Seperti yang kita tunjukkan sebelum ini, bahawa MPC tambah MPS sama dengan 1. Kan? So dengan menggunakan gambar rajah pula, sama saja konsep dia. Bocoran terdiri daripada S dan T. Suntikan terdiri daripada I dan G. So garisan ini ialah garisan suntikan. Manakala garisan ini adalah garisan bocoran. Jadi seperti biasa, keseimbangan asal dulu, iaitu keseimbangan asal berlaku pada titik E apabila S tambah T sama dengan I tambah G pada tingkat pendapatan negara Y kosong di sini. Di situ. Huraian yang kedua, jika pendapatan negara dicapai pada Y1, di sini. Di sini apa berlaku? Berlaku lebihan bocoran sebanyak AB. Jadi tingkat keluaran negara akan berkurangan sehingga keseimbangan dicapai semula pada Y kosong. Berlaku lebihan bocoran, jadi tingkat keluaran negara akan berkurang. Bila berlaku lebihan bocoran, maka pendapatan negara akan berkurang. Sebab apa? Bocoran lebih besar daripada suntikan. Jadi pendapatan negara akan berkurang. Sebaliknya, jika tingkat pendapatan negara dicapai pada Y2, berlaku pula lebihan suntikan. Sebanyak CD. Sebanyak CD. Jadi tingkat keluaran negara akan bertambah. Sebab apa? Sebab suntikan lebih besar daripada bocoran, sehingga keseimbangan dicapai semula pada Y kosong. Oleh itu, tingkat keseimbangan pendapatan negara dicapai pada Y kosong apabila bocoran sama dengan suntikan, iaitu W sama dengan J. Baik. Dan ini ialah menggunakan kaedah persamaan pula. Kaedah persamaan, ambil saja persamaan ini. Awak letakkan data-data yang diberi, S, T. Okey, S kita tak tahu, so awak boleh convert yang ini dulu. Okey, tetapi ambil kalau nak convert, mesti yang sebelum ditolak dengan cukai. Iaitu C ialah 100 tambah 0.8 YD, maka S nya ialah negatif 100 tambah 0.2 YD. Tambah 100, iaitu apa 100 ni? 100 ini ialah cukai yang dikenakan. Okey. Jadi tambah 200 iaitu I dan G. Lepas tu awak letakkan nilai cukai dan sebagainya tadi sama dengan 400, 0.2 tolak 20 sama dengan 400, 0.2 400 tambah 20, yang ini pindah pergi sana jadi tambah, dan 420 bahagi 0.2 sama dengan 2100, sama saja dengan kaedah AE sama dengan AS tadi. Baik, mungkin kamu rasa keliru di sini, kerana apa? Kerana dalam YD ni kita kena tolak cukai, lepas tu tambah balik cukai,
lakukan saja ya. Awak lakukan saja. Jangan awak terus oleh kerana mula-mula kena tolak, lepas tu tambah balik, so tak payah masukkan lah. Sebab tambah 100 tolak 100, so tak ada kesan kan. Awak rasa macam tu? Tidak ya. Sebenarnya dia kesan dia berbeza. Sebab ini 0.2 ya. 0.2 tak sama dengan kesan dia dengan 1 darab 100. 1 darab 100 tak sama kesan dengan dia dengan 0.2 darab 100. So awak letakkan saja ya, 0.2 YD, dan tambah semula pada penghujung dia tu dengan 100. Tak ada masalah. Awak akan dapat 2,100 juta. Okey. Awak kena buat latihan lah ya, barulah tahu kelemahan awak di mana ya. Okey. Untuk tajuk ini kita berhenti di situ. Terima kasih.